بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين رب العالمين. Tuan-tuan dan puan hadirin muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita rafakkan kestinggi-tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini kita dapat bertemu sekali lagi untuk meneruskan pengajian atau pembacaan kitab Tafsir Al-Jalalain yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti rahmatullah alaihima. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dari ilmu yang diajarkan kepada kita insya-Allah. Jadi kita telah sampai pada surah Al-Baqarah ayat ke-51. Jadi hari ini kita akan cuba baca surah Al-Baqarah ayat 51 mungkin sampai 55. Jadi kita baca dulu surah Al-Baqarah ayat 51 sehingga ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Sadaqallahul Azim. Maksudnya ayat 1, dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam. Kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi atau anak lembu bahasa kita sebagai sembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim. Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan agar kamu memperoleh petunjuk. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Kerana itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu, sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat, yang maha penyayang. Ayat 1, dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami jelas melihat Allah dengan jelas, maka halilintar menggambarmu sedang kamu menyaksikan. Jadi kita masih lagi, ya tuan-tuan dirahmati Allah, tentang kisah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, tentang kisah Bani Israel. Yang disebutkan di sini Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi Bani Israel kita sebut adalah anak Nabi Yaqub alaihissalam, yang masuk ke Mesir pada tahun lebih kurang 1900 sebelum Masihi. Tetapi peristiwa ini ialah berkaitan dengan Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam
yang tempoh peristiwa ini berlaku lebih kurang pada tahun 1500 sebelum Masih. Jadi Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam banyak Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, kerana banyak kurniaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Yang kita telah sebutkan pada minggu lepas, bermula daripada ayat wa'idh tu wa'idh najjaynakum wa'idh faraqna bikumul bahra, dan selepas ini banyak lagi wa'idh, bermaksud dan ingatlah wahai Bani Israel yang ada pada zaman Nabi Muhammad, yang secara khususnya terhadap apa yang telah diberikan kurniaan kepada Bani Israel yang zaman yang menjadi nenek moyang kamu pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan kita telah sebutkan pada ayat 49 yang lepas, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan satu kurniaan kepada Bani Israel supaya mereka terselamat daripada kezaliman Firaun. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan juga kepada mereka dalam ayat 50, membelah lautan kepada 12 belahan untuk mereka melarikan diri daripada Firaun. Dan mereka melihat wa antum tanzurun, mereka melihat seksa Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada Firaun yang tenggelam di dalam Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa AS. Daripada hari ini pada ayat 51, kita baca dulu daripada tafsir Imam Al-Jalaluddin Al-Halli. Disebut wa'id wa'adna bi alfin wa duniha. Maksudnya ada dua kiraat, ada cara baca mengikut kiraat. Yang mutawatir, ada satu baca dengan ada alif, ada satu baca dengan tidak ada alif. Ada kiraat yang baca wa'id wa'adna, itu kiraat kita, Hafs an Asim. Ada kiraat yang baca wa'id wa'adna, wa'id wa'adna dengan wa'id wa'adna. Jadi kalau ikut ilmu bahasa Arab, kalau wazan fa'ala wa'ada yaqtadi al-mufa'ala, bermaksud perbuatan itu dilakukan daripada kedua-dua belah pihak. Tapi kalau wa'adna, itu perbuatan dilakukan oleh sebelah pihak sahaja. Itu tak pernah berbahasa dalam bahasa Arab. Jadi wa'id wa'adna maksudnya dan ingatlah ketika wa'adna, kami membuat perjanjian dengan siapa? Dengan Musa, dengan Nabi Musa alaihissalam. Bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala membuat perjanjian dengan Nabi Musa alaihissalam supaya Nabi Musa alaihissalam beruzlah, menuntut ataupun beruzlah di atas bukit Tursaina selama 40 lailatan, selama 40 hari. Kemudian disebut oleh Imam Al-Suyuti, nu'tihi 'inda qidaiha at-Taurah lita'malu biha. Kami beri ketika selesai tempoh 40 hari itu kitab Taurat, untuk ta'malu biha, untuk kamu beramal dengannya. Jadi Nabi Musa alaihissalam setelah melepasi daripada laut, kemudian berkampung di satu perkampungan di kawasan Sinai itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala panggil Nabi Musa alaihissalam. Dia Musa, mungkin menajat dengan aku selama 40 hari. Dan ketika itu Nabi Musa alaihissalam membawa 70 orang lelaki di kalangan Bani Israel yang terpilih, dan ditinggalkan lagi bakinya di kampung perkampungan di satu tempat di semenanjung Sinai. Jadi katanya para ulama yang tinggal tu lebih kurang 2 juta, Al-Fai'at 2 juta Bani Israel yang ditinggalkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa bawa 70 orang sahaja untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala selama 40 hari. Jadi daripada angka 40 di situ, kata para ulama yang disebutkan dari tafsir Imam Al-Qurtubi, angka 40 ni menjadi satu angka oleh sebahagian ahli sufi untuk beruzlah, bilangan hari untuk beruzlah. Jadi pada zaman dulu orang sufi ini pergi ke bukit, ada kata Jabal Lubnan, antara tempat bersuluk. Zaman dulu lah, tempat kita pun ada juga, Bukit Panah, bukit-bukit, ada setengah tempat bukit yang dijadikan sebagai tempat beruzlah, bersuluk. Jadi bilangan waktu untuk bersuluk diambil daripada bilangan waktu Nabi Musa alaihissalam beruzlah dengan 70 orang di kalangan pengikutnya, itu 40 hari. Dan angka ini juga diambil oleh jemaah tabligh. Jemaah tabligh dikata kalau nak keluar, maka dia ada 3 hari, 40 hari, kemudian naik bulan.
pada istilah apa? IDB, India, Pakistan, Bangladesh lagi. Kena keluar, negeri situ baru boleh pergi luar negara lain. Jadi diambil 40 hari, keluar 40 hari itu diambil daripada muslah Nabi Musa AS. Jadi yang kita kata di Muhtabli ni dia tak merujuk pada Quran Sunnah. Dia merujuk pada Quran Sunnah. Kerana diambil pada angka 40 yang mana Nabi Musa AS bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah habis tempoh 40 hari itu, maka diberi oleh Allah kitab Taurat. Dan diberi kepada Nabi Musa AS suhuf lembaran-lembaran selain daripada kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa AS. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Tsumma takhadhtumul ijla." Kemudian bila kata "tsumma" dari bahasa Arab, litartib wa taraqi, maksudnya ada satu tempoh waktu. Ada satu tempoh waktu antara Nabi Musa AS pergi bermunajat dengan apa yang dibuat oleh Bani Israel di perkampungan dia tu. Apa yang mereka buat, ittakhadtumul ijla, mereka menjadikan anak lembu. Alladhi sabahu, kata Imam Suyuti, lakumus samiriyu ilahan, yang mana Samiri yang membentuk anak lembu itu menjadi Tuhan. Jadi katanya para mufassirin, antaranya Al-Imam Al-Qurtubi, diambil riwayat daripada Imam Tabari, dia kata sebanyak 2 juta, daripada 2 juta Bani Israel yang tinggal, hanya 12,000 sahaja yang tidak menyembah anak patung yang dibuat oleh Samiri. Hak selain daripada itu semuanya menyembah anak patung lembu yang dibuat oleh Samiri. Samiri ni asal namanya Musa Samiri, namanya Musa Samiri. Dan dia ni di kalangan Bani Israel, dia mengaku dia mengikut Nabi Musa AS, tapi sebenarnya dia munafik. Dia munafik, ada juga Nabi Musa AS. Jadi dia menyembunyikan kekufurannya dan menzahirkan dia itu mengikut Nabi Musa AS. Jadi kita sebut sebelum ni, tabiat yang ada pada kaum Bani Israel ni, ada satu tabiat mereka ni suka jadi hamba. Mereka terbiasa menjadi hamba kepada Fir'aun. Jadi tabiat seorang hamba ni suka untuk hidup hina, hidup sebagai seorang yang hina, suka untuk hidup sebagai orang yang mengikut ajaran yang telah diajar. Dia susah nak berubah, susah untuk melakukan satu perubahan. Nabi Musa wayak lagu mana pun supaya jangan sembah berhala, jangan sembah berhala. Ketika melepasi daripada Laut Merah, jumpa patung-patung berhala yang disembah oleh orang kawasan Semenanjung Sinai. Maka Bani Israel kata, "Ya Musa, ij'al lana alihah kama lahum alihah, ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Wahai Musa, disebut dalam Quran, kami nak juga sembah patung-patung berhala seperti orang kawasan ini sembah patung berhala. Tapi Nabi Musa larang, jangan sembah berhala. Tapi oleh kerana tabiat nafsu, nafsu yang terbiasa mengikut perkara yang dilakukan sebelum itu. Seperti yang kita sebut sebelum ni, Quran ni turun walaupun kepada Bani Israel, tapi untuk kita, kerana Bani Israel tak baca Quran. Orang Yahudi, orang Israel tak baca Quran, dia baca Quran ni kita. Jadi kita ambil pengajaran daripada kisah ini supaya kita meninggalkan maksiat-maksiat atau benda-benda tak molek yang kita buat dulu, mengikut jalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan jangan kita menjadi seperti Bani Israel. Payah nak bentuk. Kalau sudah terbiasa dalam lembah kehinaan, susah nak bentuk diri itu jadi mulia, supaya tidak syirik pada Allah, supaya tidak sembah pada dunia, supaya tidak sembah pada hawa nafsu. Jadi itu yang berlaku kepada Bani Israel. Ketika mereka, apabila Nabi Musa tinggal 40 hari, maka Samiri pun membentuk patung, katanya daripada perhiasan-perhiasan yang diambil daripada Fir'aun, istana Fir'aun. Diambil perhiasan-perhiasan itu, dibuat dengan batu ke mana, dibentuk menjadi anak patung anak lembu. Kemudian diambil disebut oleh Quran, akhadha qabdatan min athari rasul, diambil debu tapak kaki Jibril. Jibril alaihissalam, debu tapak kaki kuda Jibril. Jadi Jibril alaihissalam ada kuda. Jadi kuda dia tu, debu tapak kaki kuda dia tu mungkin ada karamah ke berkat ke lagu mana. Yang mana debu dia tu bila terkena pada satu benda yang tidak hidup, maka jadi hidup. Jadi dia ambil debu daripada kesan tapak kaki Jibril. Setengah riwayat kata Samiri ni dibelak oleh Jibril ketika kecil. Tapi yang tak pasti riwayat tu, riwayat Israiliyat berwarna,
Cuma yang ada dalam Quran disebut Samiri mengambil kesan tapak kaki kuda Jibril dan diletakkan pada lembu, anak lembu tu, sehingga anak lembu tu boleh mengeluarkan suara. Itu setengah orang kata, setengah pendapat kata Samiri Musa Samiri ni ialah menjadi Dajjal. Kerana dia, apa hukuman yang Nabi Musa beri pada dia? Nabi Musa kata antakuna la misas, dia kata kamu akan dihantar kepada satu kawasan yang tidak boleh bercampur dengan orang lain. Jadi dihantar ke satu tempat yang jauh. Kemudian dipanjangkan umur Musa Samiri ini sehingga dijumpa di akhir zaman. Dijumpa pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dijumpa oleh seorang sahabat Nabi yang jumpa nama beberapa sahabat Nabi. Jumpa apa dia, Dajjal. Dajjal tu disebut antara pendapat yang mengatakan Dajjal ini Musa Samiri. Kenapa? Kerana dulu Musa Samiri boleh gunakan magic dia, kita kata magic lah, untuk menghidupkan patung. Jadi akhir zaman kalau Dajjal, dia boleh jadikan tanah yang kering kontak tu menjadi keluar. Dia boleh menjadikan syurga menjadi neraka di dunia. Jadi macam-macam trik-trik yang dia boleh buat, itu pernah dibuat oleh Musa Samiri. Itu ikut satu pendapat. Jadi ala kulihannya, Samiri menjadikan satu sembahan baru kepada Bani Israel, yang memang Bani Israel tabiat dia suka tu kefahaman lama. Tak saya berubah. Disuruh di Nabi Musa AS berubah, tak saya berubah juga. Nak kembali balik pada maksiat, nak kembali balik pada syirik pada Allah. Jadi itu yang berlaku. Dia kata min ba'dihi ay ba'da dhahabihi ila mi'adiha, selepas perginya Nabi Musa AS untuk perjanjian munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antum zalimun, kata Allah kepada Bani Israel, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Bittikhadhihi liwad'ikumul ibadata fi ghairi mahalliha, kerana maksud zalim ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempat. Jadi Bani Israel meletakkan ibadah, meletakkan kehambaan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Diletakkan dia sembahan dia menjadi hamba kepada anak lembu. Jadi dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka di situ berlakulah zalim. Begitu juga kita, ya, kalau kita meletakkan keinginan kita kepada selain daripada Allah, maka di situ juga kita berlaku zalim kepada diri sendiri. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma 'afawna 'ankum." Kemudian kami, kata Allah, iaitu aku dengan penuh keagunganku, "'afawna," menghapuskan, "mahawna," menghapuskan dzunubakum. Jadi perkataan "afa" berbeza maksud dengan "ghafara". Kedua-duanya maksud mengampunkan. Kedua-duanya maksud mengampunkan. Tapi kata para ulama, afa ini lagi tinggi darjatnya daripada ghafara. Kerana afa ini Allah Ta'ala menghapuskan kesan dosa. Tapi kalau ghafara, Allah Ta'ala ampunkan, tapi kesan dosa itu masih ada pada hati. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat kasih kepada Bani Israel, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala afa, menghilangkan kesan dosa dan maksiat itu pada diri Bani Israel. Jadi Allah Ta'ala beri kurnia kepada Bani Israel ini sangat banyak. Macam kita sebut sebelum ni, disebut oleh orang bahawa Bani Israel adalah umat yang terpilih. Wa faddalakum ala al-alamin, kata Allah. Bani Israel adalah umat yang terpilih. Dan begitu juga kita umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terpilih. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu ialah umat khaira ummah, sebaik-baik umat. Tapi bukan bermakna apabila sesuatu umat itu menjadi sebaik-baik umat, maka dia akan menjadi sebaik-baik umat dengan percuma, dengan tanpa usaha, dengan tanpa pengorbanan. Jadi untuk menjadi khaira ummah, untuk menjadi umat yang terbaik, maka perlu untuk kita mengikut jalan para nabi. Seperti mana Bani Israel, apabila mereka tidak mengikut jalan para nabi, maka mereka yang asalnya menjadi Bani Israel, umat yang hebat pada zaman Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, tetapi menjadi umat yang paling hina, kerana mereka melakukan dosa-dosa yang sangat-sangat besar.
kerana mereka mensyirikkan Allah dan sehingga mereka membunuh para nabi. Mereka tidak turut para nabi dan mereka membunuh para nabi. Baik. Min ba'di dzalika al-ittikhad. Maknanya Allah Subhanahu wa taala setelah itu bermaksud satu tempoh yang lama pula. Bukan bermaksud apabila balik Nabi Musa AS mereka terus bertaubat. Tak lagi. Mereka tidak bertaubat lagi. Tapi kisah Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka itu akan diceritakan. Macam mana Allah Taala terima taubat mereka yang dosa mereka itu sangat besar kerana menjadikan lembu sebagai sembahan. Sehingga disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, apabila Nabi Musa AS pulang bertemu dengan Bani Israel, maka Nabi Musa AS ghadban asifah, sangat marah terhadap apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Dan hanya yang mengikut Nabi Harun. Nabi Harun kata jangan sembahlah. Ikut Nabi Harun tu 12,000. Orang lain tu semua patung berlaku. Jadi Nabi Musa AS meletakkan kitab Taurat dan apa nama tu, meletakkan al-wah, maknanya lembaran-lembaran tepi dulu, supaya Nabi Musa AS membakar patung anak lembu tu. Kemudian abu-abunya dilemparkan ke dalam laut. Dan disebutkan dalam riwayat sehingga mereka Bani Israel ini tidak bertaubat lagi, sehingga air laut itu jadikan sebagai minuman. Pergi minum pula air laut. Disebut oleh Al-Maqdis, sehingga akhir sekali perut dia bekak. Warimat butunuhum, kata Imam Al-Qurtubi, sehingga perut mereka menjadi bekak. Sakit pula perut mereka kerana mereka minum air laut bekas daripada abu anak lembu, sehingga akhir sekali mereka bertaubat. Mereka ayat pada Nabi Musa AS, kami ingin bertaubat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tashkurun, kerana Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kamu itu, mudah-mudahan kamu bersyukur ni'matana alaikum, syukur nikmat kami yang kami berikan kepada kamu. Wa id ataina Musa al-kitab, dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Nabi Musa alaihi salam al-kitab. Yang dimaksudkan al-kitab di sini at-Taurat. Disebut Old Testament kalau bahasa ni lah, ataupun Torah bahasa dia lah, Taurat. Wal Furqan, atfu tafsir, maknanya ini penjelasan kepada ataupun sifat kepada kitab Taurat itu sebagai Al-Furqan, ay al-fariqu bainal haqqi wal batili wal halal wal haram. Jadi Al-Furqan ini ialah pemisah ataupun pembeza antara al-haq yang benar dan batil, wal halal wal haram, perkara yang halal dan haram. Kata guru kami Asy'ari Jumaat Hafizahullah, dia kata Al-Furqan bermakna kefahaman daripada kitab. Jadi kitab tu satu perkara, fahmul kitab tu satu perkara. Jadi kena bezakan antara nas kitab, kefahaman secara literal, kefahaman secara bahasa, dengan kefahaman terhadap kitab. Yang menjadikan seorang itu alim ialah kefahaman terhadap kitab, bukan dia dapat membaca kitab. Kerana ramai orang boleh baca kitab, ramai orang boleh baca hadis, tapi bila kita kata contoh guys, hadis masuk ke apa, contoh guys, Quran masuk ke apa, dia boleh baca. Terjemah hadis boleh baca, tapi apa maksud dia, apa hukum istinbat daripada dia, tidak boleh dikeluarkan melainkan orang alim. Orang alim yang sehingga dia dikurniakan oleh Allah Al-Furqan. Dia baca Quran, dia baca hadis, kemudian diistinbat hukum itu ialah Furqan. Yang Allah Ta'ala sebut, in tattaqullah yaj'al lakum furqana, apabila kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu Al-Furqan. Al-Furqan yang maksud kamu memahami Al-Quran dan memahami hadis, sehingga kamu boleh membezakan antara yang betul dan salah. Dan Allah Ta'ala sebut, wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kamu kepada Allah dan Allah akan mengajarkan ilmu kepada kamu. Ilmu itu furqan, sehingga kita dapat membezakan yang benar dan yang salah. Jadi Al-Furqan ialah fahmun nas, fahmul kitab, kefahaman terhadap isi kandungan daripada Al-Kitab. Al-Kitab itu At-Taurat. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab Taurat sebagai furqan, sebagai pembeza yang hak, yang benar dengan yang batil, yang salah. Dan begitu juga Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala juga sifatkan Al-Quran sebagai Al-Furqan,
dalam surah Al-Furqan, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdi. Maha suci Allah yang menurunkan Al-Furqan. Jadi Al-Furqan dengan maksud kitab itu yang disifatkan sebagai yang memisahkan dan hak, yang memisahkan hak yang batil. Itu sifat lagi Al-Quran. Jadi maksud Furqan di sini disebut oleh guru kami Syekh Jumaah Hafizahullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada Nabi Musa, dan dalam ayat yang sama Allah SWT memberi Furqan kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa bukan sahaja dia pegang kitab, kemudian tidak tahu untuk menerangkan isi kandungan. Seperti Allah Ta'ala sebut, kamatsaril himari yahmilu asfara, dalam surah Jumaah, seperti himar yang dia bawa lembaran-lembaran kitab-kitab. Himar ni dia boleh bawa kitab, tapi nak baca tak faham. Ramainya orang pada zaman sekarang ini dia hanya seperti himar, ada kitab tapi tak faham sekali. Tapi Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Musa AS Al-Kitab wal Furqan, kitab dan kefahaman terhadap kitab. Sebab itu kita kena doa, Allahumma Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, berilah kami faham agama kita, dan bagilah faham at-ta'wil, kefahaman Al-Quran, tafsir Al-Quran. Kemudian kata Allah, la'allakum tahtadun, mudah-mudahan kamu mendapat hidayah, bihi minad dhalal, supaya membantu kamu daripada kesesatan. Jadi tujuan Allah SWT letakkan ayat ni di tengah-tengah kisah Nabi Musa tu, kerana itulah yang menyelamatkan mereka, kalau mereka mengikut jalan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan mengikut panduan Al-Quran dengan kefahaman yang dibawa oleh ulama pewaris Nabi, maka dengan itu kita akan selamat. Kemudian wa id qala Musa liqaumihi, ini cara bertaubatnya Bani Israel. Wa id qala Musa liqaumihi, dan ingatlah wahai Muhammad, atau ingatlah wahai Bani Israel, tak kala qala, ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, alladzina abadul ijla, yang mana mereka itu menyembah anak lembu, patung anak lembu. Ya qaumi, kata Nabi Musa AS, wahai kaum, innakum zalamtum, sesungguhnya kamu telah berlaku zalim, anfusakum, terhadap diri kamu, bittikhadhikumul ijla, dengan kamu menjadikan patung anak lembu sebagai ilahan, sebagai sembahan. Jadi perbuatan syirik kepada Allah itu adalah satu perbuatan zalim. Begitu juga perbuatan membuat maksiat kepada Allah juga adalah perbuatan yang zalim. Zalim bukan kepada orang lain, tapi zalim kepada diri sendiri. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Fatubu ila bari'ikum, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Musa AS kepada Bani Israel, dan direkodkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, maka bertaubatlah kamu semua kepada Tuhan kamu yang bersifat bari. Bari disebut dalam tafsir itu khaliqukum min ibadati. Bari maksudnya khaliq, ya bari, kita sebut ya bari. Ya bari maksudnya yang mencipta. Cuma kata para ulama, apa beza bari dengan khaliq? Kerana kalau kita kata dua-duanya pencipta, maka seolah-olah tak ada beza dua lafaz tu. Jadi kata para ulama, bari maksudnya yang mencipta dan yang membuat dia mubdi', masa buat penciptaan tu yang baru. Kita mungkin bahasa sekarang ni inventor, maksudnya orang yang pertama sekali cipta, kalau bahasa sekarang lah. Jadi maksudnya Allah yang pertama mencipta sesuatu makhluk tu. Kalau khaliq, Allah Ta'ala cipta kali kedua, kali ketiga, kali keempat. Tapi pencipta kali pertama, bari. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas lisan Nabi Musa AS, fatubu ila bari'ikum, dan bertaubatlah kamu kepada Tuhan kamu. Jadi itu sifat bagi seorang Rasul dan pengikut pun juga orang yang ikut jalan Nabi ni. Kita bila nampak orang buat maksiat, bila nampak orang syirik pada Allah, maka bukan dengan kita menghukum, bukan dengan kita bakar. Kita nampak kelab malam syirik belakang ni, maka kita pergi bakar kelab malam. Kita nampak tempat apa nama tu, kuih, ataupun kita nampak gereja, maka kita bakar. Itu bukan cara yang diajar oleh para Nabi.
Para Nabi kata fatubu ila bari'ikum. Apabila kita bertemu dengan orang yang tidak mengikut jalan Allah, maka kita perlu untuk memberi nasihat. Fatubu, kata Nabi Musa AS, bertaubatlah kamu kepada Tuhan kamu. Jadi caranya adalah dengan Nabi Musa AS mengatakan bahawa semua manusia ini kullu ibn Adam khata', semua manusia ini melakukan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, kata Nabi SAW. Dan sebaik-baik orang yang buat kesilapan, dosa, ialah orang yang bertaubat kepada. Jadi itu satu cara yang diajarkan oleh para Nabi kepada kita. Berdakwah adalah dengan cara kita mengajak orang supaya kembali pada Allah. Bukan berdakwah dengan cara kita menyalahkan orang. Kita menyalahkan, kerana menyalahkan orang itu tidak susah masalah. Apatah lagi nanti dia akan menimbulkan kebencian orang terhadap kita. Jadi sebab tu jalan para Nabi, dan para Nabi bersama dengan yang buat salah dengan cara memberi nasihat kepada mereka. Fatubu ila bari'ikum, kata Nabi Musa AS. Nabi Musa dia balik, dia bertemu dengan Nabi Harun, dia pegang janggut Nabi Harun. Pegang janggut Nabi Harun kerana dia malu. Kerana kepada Nabi Musa dia malu, kepada kaumnya punya nasihat. Fatubu ila bari'ikum, bertaubatlah kamu kepada Allah. Dan cara untuk kamu bertaubat pada Allah, faqtulu anfusakum. Cara untuk kamu bertaubat kepada Allah ialah cara yang berbeza dengan umat Nabi Muhammad SAW. Kerana umat Nabi Muhammad SAW, cara untuk kita bertaubat adalah dengan kita kata rukun taubat 3. Yang pertama adalah kita meninggalkan perkara yang haram yang kita pernah buat sebelum ini. Yang kedua dengan kita menyesal, meninggalkan itu sebelum. Sekarang ini kita kena sentiasa menyesal, an-nadm, menyesal apa yang kita pernah buat. Dan yang akan datang kita tak akan buat benda yang kita buat sebelum. Itu taubat umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga sebagai para ulama kata faqtulu anfusakum, dengan maksud maknawi, dengan maksud kamu bunuhlah nafsu-nafsu kamu. Anfusakum daripada perkataan nafsun. Nafsun tu maksudnya jiwa-jiwa kamu. Kamu bunuhlah nafsu-nafsu kamu. Itu cara untuk kamu bertaubat kepada Allah. Dan disebut juga oleh sebagian para ulama, al-ijlu tu, patung anak lembu tu adalah simbol kepada nafsu. Jadi kita kena sembelih lembu tu. Kisah Al-Baqarah ni kisah sembelih lembu. Nabi Musa suruh sembelih lembu, tak usah sembelih lagi, tanya lagi lembu lagu mana. Jadi kita ni kena sembelih lembu kita. Bermaksud kita kena sembelih, faqtulu anfusakum, sembelih nafsu kita. Itu cara untuk kita bertaubat. Jadi faqtulu anfusakum ay liyaqtul al-bari minkum al-mujrim, iaitu hendaklah orang yang al-bari, yang tidak berdosa, yang tidak menyembah patung berhala di kalangan kamu, yang kita sebut 12,000 tadi, dan juga bersama juga dengan 70 orang yang ikut Nabi Musa tu. Mana bilangan itu sahaja kena bunuh 2 juta yang mana menyembah patung anak. Itu satu taubat, satu hukuman yang diberikan kepada Bani Israel yang sangat berat. Kerana apa? Kerana 2 juta ni ramai kena bunuh. Jadi orang berkata, adakah maksud bunuh di situ bunuh maknawi, bunuh nafsu seperti mana kita faham tadi? Ataupun maksud bunuh tu kena bunuh tu 2 juta yang menyembah lembu? Maka ulama Islam kita tanya ahli kitab, tanya orang Yahudi. Kita tanya, maknanya orang berkata, ulama Islam kita tanya orang Yahudi, betul ke dalam kitab Taurat, dalam sejarah kamu Bani Israel pernah ada kisah Nabi Musa mengarahkan supaya pengikut dia bunuh dengan pedang, bunuh dengan khanjar, dengan pisau, dengan saif, dengan pedang 2 juta umat Bani Israel? Jadi dijawab oleh pendeta Yahudi, benar ada. Benar ada kisah yang sangat menyayatkan hati itu, di mana cara untuk bertaubat dengan cara. Dan guru sebut ini satu pensyariatan uqubah, pensyariatan hukuman. Jadi dalam Islam kita ada hukuman juga, ada hukum. Jadi pensyariatan hukuman itu ialah satu perkara yang diterima oleh semua agama. Pensyariatan hukuman yang diberikan kepada penjenayah itu satu perkara yang ada pada semua agama.
Jadi orang yang menolak hukuman yang ada pada agama, maka orang itu dia tak faham falsafah begitu. Falsafah satu hukuman. Undang-undang kita dari undang-undang jenayah, orang buat silap ada hukuman. Masuk jail, kena sebat, kena bunuh dan sebagainya, kena pancung, kena gantung sampai mati. Jadi falsafah hukuman adalah supaya kita kata dalam Quran, Allahumma salli ala Muhammad, kutiba apa? Walakum fil qisasi hayatun. Dan bagi kamu pada hukum qisas itu ada hayat, ada kehidupan. Apa maksud ada kehidupan? Bermaksud orang yang membunuh orang lain, dia sudah tidak membunuh kerana dia dibunuh. Dan orang lain yang melihat kepada pembunuhan, orang yang melakukan penghukuman yang diberi pada orang yang buat pembunuhan ini, orang lain tak terikut dengan dia. Jadi orang lain tak membunuh orang lain. Jadi ramai yang akan hidup hayat, ramai disebut dalam bentuk nakirah. Banyak diselamatkan jiwa dengan dibunuh seorang penjenayah, dengan dibunuh seorang yang membunuh orang lain. Tapi kisah Nabi Musa ni sangat menyayat hati kerana yang dibunuh itu terlampau ramai. Yang dibunuh itu terlampau ramai, iaitu 2 juta, yang membunuhnya 12,000 tambah 70 orang. Maka disebutkan dalam tafsir, dibuat 2 saf, dibuat 2 barisan. Barisan orang yang membunuh memegang pisau, dan barisan penjenayah yang berjuta-juta, beratus-ribu orang. Kemudian disebutkan dalam riwayat, Allah Subhanahu Wa Taala kerana ingin supaya yang membunuh itu tidak terlalu merasa sedih, kerana boleh jadi dia bunuh anak dia, dia bunuh ayah dia bunuh saudara dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tutup dengan awan yang sangat gelap, sehingga mereka tidak nampak ke sekarang. Dan mereka bunuh sungguh. Mana di kalangan Bani Israel yang menyembah patung. Sehinggalah Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau kamu biarkan perkara ini berlaku, maka akan matilah semua Bani Israel. Sedihnya Nabi Musa AS dan Nabi Harun bila melihat Bani Israel dibunuh seorang demi seorang. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala sebut fataba alaihim, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan, menerima taubat mereka. Jadi Allah SWT sebut di riwayat, menghantarkan malaikat Jibril untuk menghentikan orang yang sedang membunuh ni berhenti daripada membunuh. Maka terselamatlah orang yang masih tidak terbunuh. Yang terbunuh itu dikira sebagai mati syahid. Jadi tidak berlaku ramai yang terbunuh, tapi ada bilangan yang terbunuh. Yang tidak terbunuh itu maka Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat mereka. Jadi itu taubat yang Allah ajarkan, yang Allah ilhamkan kepada Nabi Musa AS, supaya diadili mana-mana Bani Israel yang menyembah patung berhala. Jadi hukuman itu disyariatkan untuk bertaubat si pelaku penjenayah. Dzalikum khairul lakum, dzalikum ay al-qatl, mana pembunuhan itu khairul lakum, ada lebih baik bagi kamu, inda bari'ikum fawqakum li fi'li dzalika wa arsala 'alaikum, disebut tu, maka diutuskan kepada mereka sahabatun sauda, kita sebut awan hitam, li alla yubsiru ba'dukum ba'dha, supaya tidak melihat sebahagian daripada kamu sebahagian yang lain. Fa yarhamahu, kalau dia melihat dia akan berkasih sayang, dia akan tak jadi nak bunuh. Hatta qutila minkum, sehingga terbunuhlah di kalangan kamu nahwa 70,000, bilangan yang terbunuh bukan sikit-sikit, 70,000 yang terbunuh di kalangan Bani Israel kerana jenayah mereka menyembah patung berhala. Fataba alaikum, maka Allah Subhanahu Wa Taala qabila taubatukum, menerima taubat mereka. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha menerima taubat dan Tuhan yang Maha pengasih, Maha penyayang. Jadi pengajaran kepada kita je, kita ni tidaklah kita ni sampai tahap menyembah patung berhala, mensyirikkan Allah. Tapi pengajarannya setiap manusia perlu bertaubat. Perlu bertaubat dengan cara apa? Kita fahami dia, faqtulu anfusakum, dengan cara kita membunuh nafsu kita.
membunuh nafsu, membunuh dunia, membunuh keinginan-keinginan kita yang nak lari daripada hukum Allah, yang nak lari daripada suruhan Allah, yang nak lari daripada sunnah Rasulullah, kita bunuh semua benda tu. Kerana tu Imam Busiri sebut wan nafsu katifli wan nafsu katifli in syabba ala hubbi radha'i wa in taftimhu yanfatimu. Nafsu ini seperti bayi. Kalau kamu biarkan bayi yang nak hampir umur 2 tahun, kalau kamu biarkan dia menyusu lagi, maka dia terus menyusu. Tapi kalau kamu putuskan susu dia, maka dia putuslah susu dia. Sebab budak-budak pakai pamper lah. Kalau kita biar dia pakai pamper, besar dia pakai pamper. Tapi kalau kita ajar dia, siapa? Istilah dia ajar dia tak pakai pamper, maka tak pakai pamper. Jadi begitulah nafsu. Kalau kita tidak didik nafsu kita, maka sampai ke bila nafsu akan buat maksiat? Kerana dia suka pada maksiat. Tapi kalau kita didik nafsu kita, faqtulu anfusakum, bunuhlah nafsu kamu, maka dia akan terdidik dengan cahaya daripada iman, cahaya daripada takwa, cahaya yang dibawa oleh para nabi. Jadi sekadar itulah dulu sehingga ayat 53. InsyaAllah kita akan sambung pada ayat 55. Wallahu subhanahu wa ta'ala wa a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.